أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Zikir-zikir dalam salat tarawih. Salat tarawih hukumnya sunat menurut kesepakatan semua ulama, iaitu 20 rakaat dan salam pada setiap 2 rakaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara ibadat salat yang disyariatkan adalah ibadat salat yang dinamakan sebagai salat tarawih, atau orang panggil juga nama sembahyang qiyamul lail pada bulan Ramadan. Sembahyang qiyamul lail pada bulan Ramadan ataupun sembahyang tarawih. Jadi hukum solat tarawih ini adalah sunat, kerana solat yang difardukan hanya 5 waktu sehari semalam. Ketika ada seorang mari jumpa dengan Rasulullah, seorang Arab Badui mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya Rasulullah, bendakah yang diwajibkan kepada dia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Lepas tu ditanya ada lagi? Kata Rasulullah tak ada melainkan illa an tatawwa', melainkan melakukan perkara sunat. Jadi sembahyang tarawih hukumnya adalah sunat menurut kesepakatan ulama. Maksudnya ijma' ulama mengatakan sunat, bukan wajib. Cuma hak yang sunat ini dia boleh bertukar menjadi wajib dalam hal-hal tertentu. Sebagai contoh, apabila seorang itu nazar. Nazar. Contoh yang nazar. Nazar dia kata kalau benar pula ke mamang lagi. Contoh. Bulan Ramadan ni malam pertama sampai ke malam ke-7 wajib aku buat 20 rakaat. Contoh. In nazar. Maka wajib lah. Itu contoh je. Baik. Salat tarawih hukumnya sunat menurut kesepakatan ulama, iaitu 20 rakaat dan salam pada setiap 2 rakaat. Dia berapa bilangan salat tarawih? 20 rakaat. Baik, cuma kena faham maksud 20 rakaat ni. Kena faham maksud 20 rakaat. Maksud 20 rakaat ini adalah sebanyak-banyak bilangan tarawih menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Hanbali. 20 rakaat ni benda sebanyak-banyak bilangan tarawih. Baik. Bukan maksud kalau dah buat 20 rakaat maka dah dapat pahala tarawih. Bukan maksud begitu. Jadi kalau orang buat kurang daripada 20 rakaat tetap dapat pahala tarawih, tapi dapat pahala tarawih yang kurang. Baik. 20 rakaat ni nisbah kepada bilangan sebanyak-banyak tarawih menurut pandangan majoriti ulama. Tapi ada pandangan sebahagian daripada ulama mu'tabar yang lain, bilangan tarawih tidak ada bilangan yang dihakkan. Tak ada bilangan yang dihakkan. Dan Imam mazhab Maliki, mereka melakukan sembahyang tarawih sebanyak berapa rakaat? 36. Sebab orang Mekah, dia tarawih daripada perkataan jamak, daripada mufradnya tarwihah. Tarwihah ni maksudnya rehat. Rehat kan ni? Dia buat 4 rakaat je rehat. Buat 4 rakaat dia rehat. Orang Mekah, dia buat 4 rakaat, dia pun tawaf. Lepas tu, lepas sudah tawaf, tambah pula 4 rakaat. Tawaf. 4 rakaat tawaf. Jadi dalam 20 rakaat, jadi 4 kali tawaf lah. 4 rakaat, lepas tu tawaf. 4 rakaat, tawaf. Jadi 4 kali tawaf. Orang Madinah, dia rebu nak banyak pahala. Bukan rebu mana sikit.
Rebut nak banyak pahala Rebut nak banyak pahala. Dia kata Mekah ada apa ada? Ada Kaabah. Jadi hak yang orang Mekah masa rehat tawaf tu dia kita tambah pula 4 rakaat. Jadi 4 kali 4. Jadi 16. 16 campur 20. 36. 36 kena buat kat kita tak tahu lah. Gosok sampai ke belakang. Hak yang 8 rakaat tu pun gosok labu getih dah. Ini gosok pada belakang. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang tarawih bilangan yang paling banyak adalah sebanyak 20 rakaat. Itu bilangan yang paling banyak. Lepas tu dan salang pada setiap 2 rakaat. Tata caranya sama dengan tata cara solat pada umumnya. Kerana kita sembahyang banyak-banyak orang ni, gitulah. Sembahyang macam sunat biasa. Zikir-zikirnya juga sama. Seperti membaca doa iftitah, menyempurnakan zikir-zikir selanjutnya, doa tasyahud, doa setelahnya dan lain-lain yang telah berlalu penjelasannya. Walaupun sudah cukup jelas, namun saya ingin mengingatkan di sini bahawa ramai orang yang meremehkannya dan meninggalkan kebanyakan zikir-zikir. Padahal dak khabar pun tak apa dah. Khabar pula doa dia baca macam hak lepas dah. Tak apa khabar pula Sebab ada kadang orang hak ada. Yalah sembahyang sunat kan. Kadang-kadang doa iftitah pun tak ada. Doa iftitah pun tak ada kadang-kadang. Baik. Sementara yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan. Pandangan hak yang betulnya ataupun apa hak yang disebut oleh para alim ulama hak yang betulnya sebagaimana hak yang Imam Nawawi jelas dah tata cara sembahyang sebelum daripada ni. Bacaan Al-Quran yang menjadi pendapat kebanyakan ulama dan dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya adalah mengkhatamkan Al-Quran pada solat tarawih selama sebulan penuh, yang setiap malam tidak kurang dari 1 juzuk dari 30 juzuk Al-Quran. Jadi juzuk semalam lah. Jadi kalau orang yang sembahyang 20 rakaat, jadi setiap rakaat semuka. Orang sembahyang 20 rakaat. Jadi kalau orang yang sembahyang 8 rakaat, jadi kena ambil dalam berapa Jadi 8 rakaat 11.5. Boleh 11.5. Baik. 11.5. Terpewat 11.5 kering jadi jemaah. Malaikat kalau Tok Imam sedak suara lain dah kan. Tok Imam diberi kepada dia mizmar min mazamiri ali Daud. Tu memang sedap sungguh suara. Suara balik sedap dah. Kepala tengah ke belah dah. Sedap-sedap. Baik. Tu Imam serak suara pula sebab sorak bola dunia. Mai baca panjang pula memang nengung makmum duduk belakang. Nera makmum tokoh habis rakaat ke berapa. Hak fadlan min Allah hak mana tokoh habis dah. Baik. Katanya lagi dan dianjurkan pula untuk membaca Al-Quran secara tartil. Secara tartil ni bukan maksudnya bukan baca laju lah. Dia sebenarnya perkataan tartil dia ada beberapa makna. Kan kita dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila kan. Rattil ni tartil, sebahagian daripada ulama tajwid kata tartil dengan makna tajwid. Tapi ada sebahagian ulama kata tartil ni baca maksudnya bukan baca dengan laju. Baca dengan biasa. Baik. Batu dan jelas. Jangan pernah memanjangkan bacaan lebih daripada 1 juzuk. Juga jangan meniru imam-imam masjid yang tidak berpengetahuan yang membaca surah Al-An'am secara penuh pada rakaat terakhir di malam ke-7 bulan Ramadan dengan anggapan bahawa surah tersebut diturunkan secara sekaligus. Imam Nawawi kadang-kadang dalam bab-bab tertentu dia tegas. Ini di antara kelebihan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dia tengok ada benda yang dilakukan oleh masyarakat, yang dipegang oleh masyarakat, menyalahi sunnah, menyalahi hak yang betul, memang dia tegah dalam bab ni. Jadi ada sebahagian orang tu pada malam tertentu dia baca surah Al-An'am pada 1 rakaat terakhir kerana beranggapan surah tu turun pada malam tersebut. Ini adalah bid'ah yang kebodohan yang jelas serta mengandungi banyak kemudaratan. Ini telah saya jelaskan secara terperinci dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Antara kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi
Nama dia kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang mana kitab ni di antara kitab yang cukup baik sungguh dah untuk kita baca. Dan Imam Nawawi kitab ni dia menekankan tentang adab-adab bagi orang yang membaca Al-Quran. Zikir solat hajat. Okey, habis bab solat tarawih. Jadi rekah sikitlah bab solat tarawih, rekah je. Okey, kita tengok zikir solat hajat. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda wal yuhsinil wudu thumma liyusalli rak'atayn thumma liyuthni 'ala Allah 'azza wa jalla wal yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Artinya, sesiapa yang memiliki hajat, sebarang hajat, tak kira hajat dunia ke, hajat akhirat ke, hajat kepada Allah Ta'ala atau kepada seseorang dari kalangan manusia, dia ada hajat lah, dia nak Allah Ta'ala kabulkan hajat dia, ataupun dia ada hajat daripada manusia, hendaklah berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Dia berwuduk dengan wuduk yang sempurna, ambil wuduk dengan sempurna, hak rukun dia buat, rata molek, lepas tu hak sunat dia pun tidak tinggal. Kemudian melakukan solat 2 rakaat, kemudian memanjangkan puji ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dia puji, kita panjangkan puji. Puji alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Puji. Kalau kita baca hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, ketika manusia berjumpa dengan manusia berada di padang mahsyar, mauqif, orang yang duduk tempat VIP ni, dia rasa sekejap, dia rasa tenang, dia rasa senang. Orang yang masuk syurga tanpa hisab jelas rasa senang. Tapi di sana ada orang yang rasa cukup susah berada di padang mahsyar. Maka masing-masing bincang, dah kita nak buat mana ni? Kita jumpa dengan orang rapat dengan Allah Ta'ala lah. Jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Adam kata nafsi. Jumpa dengan Nabi Allah Nuh, last kali jumpa dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul ana laha. Memang itu adalah Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah. Benda yang Rasul buat, Rasul sujud. Lepas tu Allah Ta'ala membuka kepada Rasulullah bermacam-macam pujian. Tengok Rasul puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi puji, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lepas daripada puji dan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan ucapan tadilah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mana ucapan dia, la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arshil azim. Kalau kita tengok kepada sanad hadis ni, sanad dia lemah. Tapi Imam Nawawi tetap meletakkan juga dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi orang yang sembahyang hajat, sebenarnya sembahyang hajat dituntut, maksudnya disyariatkan berdasarkan kepada beberapa dalil yang lain. Kita mau bincang dalil yang lain. Tapi hadis ni hadis yang lemah. Tapi tata cara yang disebut dalam hadis yang lemah ini, kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang lain menyokong. Maksudnya kalau kita buat tata cara lagu ni tidak menjadi masalah. Tapi apabila hadis yang lemah, jangan kita i'tiqad benda ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nak buat, boleh, tidak menjadi masalah. Bahkan kalau kita tengok kepada doa, memang cukup sesuai. Baik, kalau kita tengok sebagai contoh, ni kita tengok, amun nak bicara doa dia. Kita antara sebab doa kita tidak diterima sebab dia, sebab dosa. Betul? Antara sebab doa kita tidak diterima sebab dia, sebab dosa.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ada seorang lelaki yutilus safara ash'atha aghbara. Dia bermusafir jauh, rambut dia tidak teruru, muka dia berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama', menadah tangan dia ke langit. Ya Rab, ya Rab. Tapi wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanan daripada perkara yang haram, minuman daripada perkara yang haram, pakaian daripada perkara yang haram, dikenyangkan dengan perkara yang haram. Kata Rasul, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Taala nak perkenankan doa dia? Antara penghalang mustajabnya doa kerana dosa. Antara mustajab dia penghalang doa. Penghalang di mustajab doa kerana dosa. Baik. Cuba kita tengok dalam ni diucap dia lafaz la ilaha illallahul halimul karim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Al-Halim. Maksud dah Al-Halim. Al-Halim ni yang lambat. Halim ni yang lambat menghukum hamba. Tengok, digunakan perkataan dia Halim. Maksudnya ketika kita mengucap perkataan ini, kita mengiktiraf dosa yang kita ada. Cuma dalam masa yang sama, kita mengaku bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang Halim, lambat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak segera menghukumkan di atas dosa yang dilakukan oleh kita. Lepas tu Al-Karim. Dia Karim, makna benda Karim? Karim memberi kepada hamba sebelum daripada hamba meminta. Tengok guna lafaz ataupun al-asma' al-husna sesuai dengan keadaan orang yang berdoa. Baik, ini sebagai contoh. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. La tada'li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Maksud dia tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mulia. Jadi Halim, Allah Subhanahu Wa Taala lambat marah, lambat menghukumkan hamba atas dosa yang dilakukan oleh hamba. Maha suci Allah, Tuhan yang pemilik arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku memohon kepadamu mujibati rahmatik, segala perkara yang mewajibkan mendapat rahmat daripadamu ya Allah. Lepas tu wa'azaima maghfiratik, dan ketegasan keampunanmu. Lepas tu dan pendapatan daripada segala kebaikan, memperolehi segala kebaikan, dan keselamatan daripada dosa. Jangan engkau tinggalkan untukku satu dosa pun kecuali engkau mengampuninya. Tidak juga keresahan sedikit pun kecuali engkau memberinya jalan keluar. Tidak pula keperluan satu pun yang engkau redai kecuali engkau selesaikan. Wahai Zat yang Maha penyayang di antara para penyayang. Imam Tirmizi mengatakan sanadnya perlu ditinjau kembali. Maksudnya Imam Tirmizi juga mempertikaikan sanad hadis ini. Kemudian dianjurkan untuk berdoa dengan doa ketika kesedihan, ketika susah. Seperti doa berikut, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada siksa neraka. Baik, kemudian kami riwayat dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Uthman bin Hunayf bahawa ada seorang yang sakit mata menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya dalam teks Arab dia bukan sakit mata, dia kata dharir. Dharir ni maksudnya dia buta. Ada seorang buta mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti hamba rujuk sekejap kalau jumpa dah. Baik, dia kata anna rajulan dhariral basar. Dia dharir, makna kata mata dia tak nampak. Baik, itu makna dhariral basar. Mata dia tak nampak. Mata ada tapi tak nampak. Baik, tak apalah, dia terjemah sakit mata. Menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata,
berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Dia bagi jumpa dengan Rasulullah. Baik. Dia minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah berdoa untuknya. Baginda bersabda, "In syi'ta da'ut wa in syi'ta sabart fa huwa khairul lak." Jika engkau mahu maka akan aku doakan. Dan jika engkau menghendaki maka engkau dapat bersabar, kerana itu lebih baik bagi buatmu. Kata Rasulullah, kalau mu nak suruh aku doa. Tapi kalau mu nak sabar, hak tu lebih baik bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dua pilihan. Ingat tak sebelum daripada kita bincang, ada seorang perempuan hak kulit gelap mari berjumpa dengan Rasul, minta doa daripada Rasulullah kerana dia kena sawang gila babi. Ingat tak? Kan? Rasul sebut dia sama juga. Kalau mu nak aku doa, tapi kalau mu sabar bagimu syurga. Abdullah bin Abbas ataupun Anas bin Malik, antara dua orang tu, aku lupa dah, yang meriwayatkan hadis ini, hadis perempuan tu, dia khabar kepada anak murid dia, sesiapa yang ingin melihat seorang perempuan daripada penduduk syurga, tengok orang perempuan ni. Sebab dia pun cerita hadis ketika orang perempuan ni mari jumpa dengan Rasulullah. Orang perempuan ni mengadu kepada Rasul tentang penyakit sawang gila babi yang dia kena. Maka Rasul sebut, kalau mu nak aku doa, tapi kalau mu sabar itu adalah lebih baik bagimu. Maka dia pun nak sabar. Cuma dia minta doa Rasulullah dia agar jangan terbuka aurat ketika dia sawang gila babi. Hak tu je. Baik, sehingga kan sahabat kata dia adalah ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi. Baik, hak ni pula seorang lelaki yang ada nampak mata, Rasulullah khabar benda sama kepada dia. Kalau mu nak aku doa, kalau mu nak mu sabar, hak tu lebih baik bagimu. Sabar tu lebih baik bagimu. Allahu akbar. Tengok Rasul kata sabar itu adalah lebih baik bagimu. Kemudian orang itu berkata, berdoalah. Orang itu berkata berdoalah. Dia nak pilih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya. Maka bila dia pilih untuk Rasulullah berdoa kepadanya, baginda pun memerintahkannya untuk berwuduk dengan sempurna dan berdoa dengan doa ini. Rasul kata awak ambil wuduk, lepas tu awak doa dengan doa ni. Mana? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Baik. Aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan perantaraan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hak yang ramai ulama yang mengharuskan bertawassul dengan Nabi, antara dalilnya adalah dengan hadis ini. Baik. Perantaraan Nabi-Mu Muhammad, Nabi rahmat sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu sebagai perantaraanku kepada Tuhanmu tentang keperluanku ini agar diselesaikan bagiku. Ya Allah, berilah dia syafaat untukku. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Kemudian zikir solat tasbih. Habis berkenaan dengan solat hajat. Doa agar Allah Taala kurniakan kepada kita sesuatu hajat. Kemudian kita masuk dalam bab baru, iaitu sembahyang solat tasbih. Okey, sebelum daripada kita baca, saya nak buat ringkasan sedikit berkenaan dengan solat tasbih. Solat tasbih adakah disyariatkan ataupun tidak? Okey, kita nak cerita hukum dulu. Lepas tu nanti kita akan cerita bagaimana cara melaksanakannya. Adakah disyariatkan ataupun tidak solat tasbih? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan tidak disyariatkan solat tasbih. Ada pandangan yang mengatakan ada pensyariatan solat tasbih. Jadi kalau kita dengar ada mana-mana ustaz kata tak ada solat tasbih, ya betul, memang bukan dia yang baru mengeluarkan hukum tersebut. Siapa orang ni? Maksudnya mereka bukan sampai kepada mujtahid mutlak. Mereka sebenarnya menakal pandangan yang sebahagian ulama sebelum daripada ni. Baik. Cuma pandangan majoriti ulama, pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya disyariatkan sembahyang sunat tasbih. Jadi dalam menetapkan disyariatkan ataupun tidak ni ulama berbeza pandangan. Soalannya, kenapa ulama berbeza pandangan?
Jawapannya adalah kerana hadis yang berkait dengan solat sunat tasbih itu sendiri, ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hadis solat sunat tasbih itu sendiri. Ada sebahagian daripada ulama menilai hadisnya hasan, ada sebahagian daripada ulama menilai hadisnya dhaif, dan ada juga ulama mengatakan hadisnya bersangatan dhaif. Jadi khilaf start daripada sabit dak hadis yang menceritakan tentang sembahyang tasbih. Okey, selesai di sini. Kita tengok kepada masyarakat kita pula. Sekarang ni kita kata mana? Majoriti ulama mengatakan sunat sembahyang tasbih. Kita tengok masyarakat kita, rupa-rupanya penerimaan sembahyang tasbih dalam masyarakat kita cukup luas. Baik, maka tidaklah ada hikmah, tidaklah sesuai ketika masyarakat menerima secara meluas tentang sembahyang sunat tasbih berdasarkan kepada pandangan ramai di kalangan ulama muktabar yang mengatakan disyariatkan, tiba-tiba kita datangkan pandangan yang lawang arus. Rasanya bukanlah benda yang bijaksana lagu tu. Bukan ada hikmah dalam menjelaskan hukum kalau sekiranya begitu keadaannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir-zikir salat tasbih kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi. Dia berkata telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada satu hadis tentang salat tasbih, namun sebahagian besar tidak sahih. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak dan beberapa orang ulama lain berpendapat tentang disyariatkannya salat tasbih. Abdullah bin Mubarak bukan seorang ulama biasa. Begitu ramai lagi ulama-ulama yang lain berpendapat tentang disyariatkan solat tasbih dengan sandaran-sandaran yang ada pada mereka. Bahkan mereka juga menyebut tentang keutamaannya. Bukan setakat disyariatkan, bahkan mereka sebut tentang kelebihannya. Kemudian Tirmizi mengatakan telah mencerita kepada kami Ahmad bin Abdah. Dia berkata telah mencerita kepada kami Abu Wahab. Dia berkata aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang salat yang terdapat tasbih dalamnya. Dia menjawab bertakbir kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Baik. Kemudian membaca tasbih berikut sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baca surah Fatihah. Baca surah Fatihah fahamlah. Jangan awak betul sodek. Dalam kitab kata baca surah Fatihah, dia bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Ada kena gitu. Jadi surah Fatihah, baca surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan satu surah yang lain. Kemudian membaca sebanyak 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya sebelum baca Fatihah 15 kali, selepas daripada baca Fatihah sebelum rakaat 10 kali. Jadi 25 dah ketika qiyam. Setelah itu melakukan rakaat dan membaca tasbih 10 kali. Berdiri dari rakaat dan membaca tasbih 10 kali. Jadi panjang sikit, panjang sikit ketika i'tidal. Sebab itulah ada sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana sembahyang tasbih jadi pelik, menyalahi kaedah sembahyang yang asal. Mana menyalahi kaedah sembahyang yang asal? I'tidal ni kan rukun pendek. Jadi apabila baca tasbih 10 dalam tu jadi panjang pula. Sebab itulah ada sebahagian daripada ulama mempertikaikan sembahyang sunat tasbih itu sendiri. Baik. Kemudian bangun daripada sujud. Lepas tu sujud dan membaca tasbih 10 kali. Bangun daripada sujud dan membaca tasbih 10 kali. Lalu sujud yang kedua dan membaca tasbih 10 kali. Solat ini dilakukan sebanyak 4 rakaat dengan tata cara demikian. Semuanya berjumlah 75 tasbih di setiap rakaat. Jadi 75 kali kepada 4 jadi bermakna 300 tasbih. Dimulakan dengan 15 tasbih, kemudian membaca surah, lalu bertasbih 10 kali. Apabila solat tersebut dilakukan di malam hari, lebih disukai apabila mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Dan apabila solatnya dilakukan di siang hari, maka jika mahu boleh mengucapkan salam atau meneruskan solatnya. Jadi kalau buat malam hari, comel buat 2-2. Kalau buat siang hari, boleh belaka 2-2 tak apa, 4 sekaligus pun tak apa. Baik. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dia berkata memulakan tasbih ketika rakaat dengan membaca Subhana rabbiyal azim. Baca itu dulu.
Lepas tu ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la. Lepas tu barulah baca tasbih yang kita kata 10 kali tadi tu. Jadi maksudnya zikir-zikir yang biasa dalam solat tidak diabaikanlah. Tetap adalah masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian mengucap tasbih. Ibnu Mubarak ditanya, apabila lupa melakukan sesuatu dalam solat ini, apakah juga bertasbih sebanyak 10 kali ke dua-dua sujud sahwi? Dia menjawab tidak. Itu sudah mencapai 300 tasbih. Jadi kalau sekiranya ada tertinggal sunat ab'ad, ada tersilap yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Jadi ketika sujud sahwi, adakah dalam sujud sahwi itu kena tambah pula 10 tasbih? Kata tadi kan sujud biasa 10 tasbih kan? Kata dia tak perlu tambah dah. Sebab tadi cukup dah. Sebanyak 300 tasbih. Katanya, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Abi Rafi', dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas, pak saudara Rasulullah, "Ya am, ala asiluk, ala ahbuk, ala anfa'uk." Artinya, wahai pak cikgu, wahai bapa saudaraku, mahukah engkau aku bersilaturahim kepadamu? Aku berikan hadiah kepadamu, aku beri manfaat kepadamu. Nak dah, aku nak beri benda kepadamu ni, benda baik ni. Dia yakni Abbas menjawab, mahu naklah wahai Rasulullah. Baginda lalu bersabda, ya am, salli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Qur'ani wa surah, fa idza qadatil qira'atu faqul Allahu akbar walhamdulillah subhanallah 15 marratan qabla an tarka' thumma rka' faqulha 10 thumma irfa' ra'saka faqulha 10 thumma اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم فتلك 75 في كل ركعة وهي 300 في 4 ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك. Maksudnya, wahai pak cikgu, lakukanlah salat sebanyak 4 rakaat yang di setiap rakaatnya engkau membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Jadi lepas baca Fatihah, baca surah, baca sembahyang biasalah. Setelah selesai membaca surah, ucapkanlah Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah. Allah, maksudnya Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, sebanyak 15 kali. Dia kata Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah. Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah. Sebanyak berapa kali? 15 kali. Sebelum engkau rakaat, kemudian lakukanlah rakaat dan ucapkanlah sebanyak 10 kali. Kemudian angkat kepalamu dan ucapkan sebanyak 10 kali. Kemudian sujudlah dan ucapkan sebanyak 10 kali. Kemudian angkatlah kepalamu dan ucapkanlah sebanyak 10 kali sebelum engkau bangun. Baik. Jadi semuanya itu 75 tasbih di setiap rakaat dan 300 di 4 rakaat. Jadi kalau kita tengok jadi semua sekali ada 75 pada setiap rakaat. Kemudian katanya, apabila dosa-dosamu sebanyak pasir padang alij, pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuninya untukmu. Abbas berkata, wahai Rasulullah, siapa yang boleh melaksanakannya dalam sehari? Baginda bersabda, apabila engkau tidak sanggup, maksudnya tidak mampu melaksanakannya dalam sehari, maksudnya buat setiap hari tak mampu, maka lakukanlah sekali setiap Jumaat, seminggu sekali. Apabila engkau masih tidak sanggup melakukannya, tidak mampu sekali setiap Jumaat, maka lakukanlah sekali setiap sebulan. Baginda terus menerangkan kepadanya sambil bersabda, lakukanlah sekali setiap tahun. Tapi Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi pendek kata, berkenaan dengan kelebihan sembahyang sunat tasbih, kalau kita nak tengok kepada hadis yang sahih, sebenarnya tak ada. Tapi ada beberapa hadis yang dhaif yang menyatakan tentang kelebihan sembahyang sunat tasbih. Baik. Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi dalam kitabnya Al-Ahwadi fi Syarh At-Tirmidzi mengatakan hadis Abu Rafi' ini dhaif, tidak memiliki dasar kesahihan atau hasan sama sekali. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi untuk memperingatkan agar jangan sampai tertipu olehnya. Dah kalau hadis itu dhaif, dah apa Imam Tirmidzi sebut juga? Sebutlah agar apabila kita sebut, kita khabar dhaif, jadi orang fahamlah, orang tidak tertipulah dengan hadis-hadis dhaif.
itulah maksud dia. Perkataan Ibnul Mubarak bukanlah hujah. Dia kata pandangan Abdullah bin Mubarak bukan hujah. Dia bukan sahabat. Jauh sekali dia bukan Rasulullah. Baik. Inilah perkataan Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi dia lebih cenderung kepada perkara ini tidak sabit. Kemudian Al-Uqaili mengatakan solat tasbih tidak memiliki dasar yang sahih. Abul Faraj Ibnul Jauzi menyebutkan hadis-hadis tentang solat tasbih berikut jalur-jalur periwayatannya, kemudian dia dhaifkan seluruhnya dan dia jelaskan tentang kelemahannya. Ini disebut dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Jadi Imam Ibnul Jauzi meletakkan hadis-hadis tentang sembahyang tasbih ini dalam kitab Mawdu'at, kitab hadis-hadis palsu dia. Telah sampai satu riwayat daripada Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Daraqutni rahimahullah, dia berkata, hadis yang paling sahih tentang keutamaan surah Al-Quran adalah keutamaan surah Al-Ikhlas, sedangkan hadis yang paling sahih tentang keutamaan salat adalah keutamaan salat tasbih. Dia kata mana? Hadis yang paling sahih. Dia sebenarnya perkataan hadis yang paling sahih ni bukan maksud hadis tu sahih, bukan. Dia penggunaan istilah ulama hadis, asahhu syai'in fi hadzal bab hadithu kadza. Hak yang paling sahih hadis dalam bab ini adalah hadis sekian-sekian. Kadang-kadang ia memberi maksud kalau kita nak buat perbandingan tentang hadis-hadis yang banyak berkenaan dengan bab ni semua bermasalah, hak ni ada masalah juga tapi kurang sikit. Kadang-kadang istilah dia gitu. Boleh faham ke tak? Istilah dia gitu, bukan mesti hadis itu adalah hadis sahih. Baik. Jadi istilah perkataan asahhu syai' ini bukanlah mesti hadis itu adalah hadis sahih. Dia kata mana? Imam Ad-Daraqutni kata lagu mana? Kalau kita tengok tentang hadis kelebihan tentang surah dalam Al-Quran, hadis yang paling molek sekali adalah tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Ingatkan begitulah. Dan tentang kelebihan sembahyang sunat adalah hadis salat tasbih. Baik. Kemudian perkataan ini saya sebutkan berikut sanadnya dalam kitab Tabaqatul Fuqaha pada biografi Abu Hasan Ali Ad-Daraqutni. Namun perkataan ini tidaklah mengharuskan bahawa hadis tentang salat tasbih menjadi sahih. Kerana para ulama mengatakan ini merupakan hadis paling sahih dalam perbahasan ini, walaupun pada dasarnya hadis tersebut adalah hadis dhaif. Yang mereka maksudkan adalah yang paling rajih, benda yang paling benda rajih. Dah faham. Dia kata benda nanti kita tengok Arab pula. Baik. Kita tengok Arab. Panjang pula dia kata apa dia? Wa muraduhum arjahiyatuh wa aqalluhu dha'fa. Maksudnya yang mereka maksud adalah yang paling rajih dan paling sedikit kedhaifannya, yang paling kuat dan paling sedikit kedhaifannya. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ingin menyatakan istilah hadza asahhu ma jaa fi hadzal bab, yang biasa diguna ini adalah hak yang paling sahih hadis hak yang datang dalam bab ini. Kadang-kadang digunakan perkataan ini adalah untuk memperbandingkan beberapa hadis yang semua taraf dia bermasalah. Cuma hak ni masalah. Hak ni hak yang okey sikit. Tapi okey sikit pun bukanlah naik kepada martabat sahih. Baik. Sekumpulan ulama dari para sejawat kami, maksud dia sekumpulan ulama daripada ulama-ulama bermazhab Imam Syafi'i menegaskan akan sunat salat tasbih. Di antaranya Abu Muhammad Al-Baghawi dan Abul Mahasin Ar-Ruyani. Ar-Ruyani mengatakan dalam kitabnya di akhir Kitabul Janaiz, perlu difahami bahawa salat tasbih dianjurkan dan disunatkan untuk boleh dilakukan setiap waktu serta jangan lalai melakukannya. Demikianlah dikata Ibnu Mubarak dan sekumpulan ulama lain. Ditanyakan kepada Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, apabila lupa melakukan sesuatu dalam solat ini, apakah juga bertasbih sebanyak 10 kali pada kedua sujud sahwi? Dia menjawab tidak.
itu sudah mencapai 300 tasbih. Ini kita uraikan tadi. Saya sebutkan pernyataan tentang sujud sahwi ini untuk suatu pelajaran kecil, walaupun telah berlalu penjelasannya, iaitu bahawa seorang imam seperti ini apabila menceritakan sesuatu dan tidak mengingkarinya, seakan dia menyepakatinya, sehingga banyak lagi setelah itu yang berpegang pada pendapat tersebut. Imam Ar-Ruyani adalah termasuk sejawat kami yang terkemuka, wallahu a'lam. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut bahawasanya, dia menyebut perkataan tentang bab sujud sahwi, perkataan Imam Ar-Ruyani. Baik, kerana sedangkan ada sebut dah sebelum daripada ni. Sebenarnya ada tujuan dia, seorang ulama besar yang dijadikan rujukan, kalau dia menceritakan tentang suatu cerita, dia menakalkan suatu cerita, lepas tu dia tidak mengingkari cerita tersebut, seolah-olah dia saat itu bersetuju dengan pandangan itu. Ini ayat gitulah, seolah-olah dia bersetuju dengan pandangan tersebut. Betul lagi kata Imam Ar-Ruyani ini di antara ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada kulli hal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi tidak menafikan tentang hadis-hadis yang berkait dengan solat tasbih adalah hadis yang lemah. Dia tidak menafikan perkara tersebut. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi menyebut secara jelas tentang kelemahan ataupun lemahnya hadis yang berkait dengan solat sunat tasbih. Tetapi kalau kita tengok kepada pandangan ulama-ulama hadis yang lain, ternyata ada sebahagian daripada ulama hadis buat kitab tentang hadis sembahyang solat sunat tasbih. Ada sebahagian ulama hadis menerima. Macam yang kita cerita mula-mula tadi kan, tentang sembahyang sunat tasbih, ulama fiqh berbeza pandangan, majoriti mengatakan disyariatkan, sebahagian tidak mengatakan tidak disyariatkan. Kemudian ulama hadis sendiri berbeza pandangan dalam menetapkan adakah hadis solat tasbih ni sahih sabit ataupun tidak. Sebahagian ulama mengatakan sabit, boleh diterima, naik kepada hasan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan dhaif, ada setengah ulama kata palsu. Jadi ada khilaf di kalangan ulama hadis sendiri. Baik, tadi kita cerita dah, kita buat kesimpulan yang cukup mudah. Jadi dalam menetapkan sembahyang sunat tasbih disyariatkan ataupun tidak, ulama fiqh berbeza pandangan, dan ulama hadis sendiri pun berbeza pandangan dalam menilai sesuatu hadis. Okey, selesai di situ. Lepas tu kita tengok amalan di tempat kita, masyarakat kita menerima sembahyang sunat tasbih. Dan kalau kita tengok kepada pandangan ulama muktabar bertepatan. Dan kita tengok kepada hadis pun ada sebahagian ulama hadis menerima. Jadi kalau begitu keadaannya, kita kata tak ada masalah lah. Hak yang kita kata tidak ada hikmahnya, mengeluarkan pandangan. Hak yang kedua, walaupun ada pandangan ulama muktabar juga, melawani arus setempat, itu tidak ada hikmah sebenarnya. Baik, awak nak pegang pandangan mana dipersilakan, tapi tidak ada hikmah lah lagu tu. Baik. Kemudian zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat. Zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lepas tu orang tanya pula, mana zikir bab sembahyang, bab zakat? Tak ada ke zikir bab jihad? Dah semangat jihad ni di Palestin, di Gaza Okey, dak sampai lagi. Bukan tak ada, dak sampai lagi. Sabar dulu. Jangan gaduh kan? Sabar dulu. Sesa lah. Jadi kita ikut pengajian ni, kita bukan ikut selera orang ramai. Kita selera ikut benda penyusunan kitab. Kalau ikut selera orang ramai kok sudah. Takut bunyi. Tak ada mana bab jihad tak ada ni. Mana Imam Nawawi dak berjihad ke? Pula dah. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang jahil, kerana tidak melalui dia, tidak ada ilmu, akan keluarlah perkataan-perkataan tersebut daripada mulut-mulut mereka. Jadi nanti dulu dia ada sampai tempat-tempat dia dah sampai lagi panjang lagi ni, banyak lagi banyak lagi ni. Ada sampai lagi, ada pula zikir dalam berjihad. Nantilah kita sampai tempat dia. Ni zikir dalam bab ibadat-ibadat dulu.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Artinya, ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Tu wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Dia salah pada lughah dengan makna doa. Dan berdoalah kepada mereka. Sebahagian daripada ulama menjadikan ayat salli alaihim adalah wajib kepada penerima zakat kena berdoa kepada pemberi. Sebahagian ulama, tapi ini bukan pandangan majoriti. Pandangan majoriti ulama, berdoa kepada orang yang beri zakat kepada kita, hukum dia adalah sunat. Baik. Jadi doa sunat lah. Orang tu ada kata, ni ada zakat sikit ambil ni. Bagi kita senyap aja ambil. Doa senyap aja. Tak ada sunat lah tu. Hak sunat doa kepada dia. Doa biar dia dengar pun tak apa. Ditambah lagi berapa kali tau. Ditambah lagi tau. Baik. Kemudian katanya, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Abi Aufa. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada baginda suatu kaum yang membawa sedekah, baginda mengucapkan Allahumma salli alaihim. Tengok, ya Allah, berilah kesejahteraan kepada mereka, beri rahmat kepada mereka. Abu Aufa datang kepada baginda dan membawa sedekah. Baginda mengucapkan Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah kesejahteraan dan berkat kepada keluarga Abi Aufa. Maka daripada hadis ni, kata ulama, boleh kita berdoa, boleh berdoa dengan salawat kepada selain daripada Nabi, tapi secara tabak. Maksudnya secara tabak, secara mengikut Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa ala ummati Muhammad. Maksud dia selepas daripada selawat kepada Rasulullah, selepas daripada selawat kepada Rasulullah. Jadi antara benda yang dibincang oleh ulama, boleh tak kita nak selawat kepada selain daripada Rasulullah? Boleh tak kita nak selawat kepada selain daripada Rasulullah? Kan kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, kita nak selawat kepada selain daripada Rasulullah. Allahumma salli ala walidi, ya Allah, selawatlah kepada ayah aku. Boleh ke tak? Baik, kata ulama, selawat ni sebenarnya khusus untuk Rasulullah. Tapi oleh kerana tengok dalam hadis Rasul kata, ketika sahabat tanya bagaimana nak selawat kepada Rasul, Rasul kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga Muhammad. Baik, patutnya hadis Rasul kata Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Jadi boleh, tapi boleh pun secara tabak. Maksudnya secara tabak, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya selawat kepada Rasulullah dulu, barulah selawat kepada orang lain setelah daripada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berserta para sejawat kami. Panjang lagi ni. Jadi cukup sini dululah malam ni. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.